Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. 8.2 Kemunculan dan perkembangan Tamadun Islam. Kita tengok keturunan dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan daripada keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy. Ayahanda baginda merupakan peniaga yang sering berulang-alik dari Makkah ke Syam. Dilahirkan pada 20 April 570 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Pernah mengembala kambing dan berniaga bersama Abu Talib. Berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid dan menjadi peniaga yang cekap dan berjaya. Menerima wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq dan wahyu kedua surah Al-Mudaththir yang mengiktiraf kerasulan baginda. Kita tengok kehidupan Nabi Muhammad SAW di mana ayahanda Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih di dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya telah meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun dan dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Ketika baginda berusia 8 tahun, datuknya meninggal dunia dan baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Baginda pernah berniaga sehingga ke Syam dan berniaga sekitar kota Mekah. Baginda juga menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Khadijah tertawan dengan sifat amanah dan budi pekerti Nabi Muhammad sehingga membawa kepada perkahwinan mereka. Seterusnya kita tengok Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama Islam di mana wahyu pertama iaitu penerimaan di Gua Hira pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Surah Al-Alaq iaitu ayat 1 hingga 5 bermula dengan perkataan Iqra ataupun bacalah. Membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Melalui semangat Iqra, tamadun Islam berkembang dan maju. Wahyu kedua pula iaitu surah Al-Mudaththir iaitu ayat 1 hingga 7 merupakan pengisytiharan baginda sebagai pesuruh Allah, mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Cabaran penyebaran Islam di Mekah iaitu secara rahsia dijalankan selama 3 tahun. Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah individu awal yang memeluk Islam. Dakwah Islam tersebar melalui sahabat baginda dan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Secara terang-terangan pula di mana dakwah dimulakan kepada kaum keluarganya dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Baginda ditentang oleh bapa saudaranya iaitu Abu Lahab. Baginda menghadapi tentangan dan cabaran daripada masyarakat Arab Quraisy yang enggan menerima Islam dengan tabah. Penyebaran Islam di Madinah pula di mana Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah bagi tujuan penyebaran Islam. Baginda diangkat sebagai pemimpin dan berjaya merangka piagam Madinah iaitu perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang adil dan maju. Nabi Muhammad berjaya membuktikan Islam merangkumi aspek kehidupan melalui sifat terpuji iaitu siddiq ataupun benar, amanah, tabligh iaitu menyampaikan ajaran Islam dan fatanah iaitu bijaksana. Islam telah berkembang dengan pesat di tanah Arab dan di luar tanah Arab. Islam disebarkan ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah melalui utusan dan juga melalui para pendakwah yang berdagang. Nabi Muhammad SAW menggunakan cara diplomasi dalam berdakwah tanpa memaksa mereka memeluk Islam. Penyebaran Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Setelah kewafatan Nabi Muhammad, penyebaran Islam diteruskan oleh pemerintah Al-Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib.
Penyebaran Islam bukan sahaja berkembang di Makkah dan Madinah. Islam juga telah tersebar ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir. Bahasa Arab bermaksud pengganti. Dalam maksud kepimpinan para sahabat, Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kriteria untuk memenuhi jawatan tersebut? Yang pertama, lelaki itu mestilah lelaki yang merdeka. Merdeka. Lelaki yang beragama Islam. Beragama Islam. Mempunyai ilmu dalam agama Islam yang sangat tinggi. Ilmu agama Islam yang tinggi. Mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah. Dan lain sekali, warak dan bijak mentadbir kerajaan. Kita tengok zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah mengetuai peperangan Ar-Riddah yang memerangi golongan murtad ataupun keluar dari Islam kerana enggan membayar zakat. Tentera Islam telah menang dan semakin ramai yang memeluk Islam. Seterusnya kita tengok pula Umar bin Al-Khattab, di mana beliau telah menghantar golongan peneroka untuk membuka wilayah baru di utara semenanjung tanah Arab seperti Iraq, Syam dan Mesir. Bagi memudahkan pentadbiran, wilayah Islam dibahagikan kepada beberapa bahagian. Seterusnya kita tengok pada zaman Uthman bin Affan, beliau telah mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Bizantium di Laut Mediterranean. Kavanaugh dilantik bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang semakin luas. Dan akhir sekali kita tengok zaman Ali bin Abi Talib, di mana agama Islam semakin mantap. Wilayah-wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi dan mengatasi masalah perpecahan umat Islam yang diakibatkan oleh golongan murtad, golongan nabi palsu dan golongan Ar-Riddah. Beliau membentuk 11 pasukan tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid untuk memerangi 3 golongan tersebut. Golongan ini juga enggan membayar zakat. Seterusnya kita tengok iaitu zaman kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik pada tahun 661 Masihi hingga 750 Masihi. Berpusat di Cordoba, Spanyol pada tahun 756 Masihi hingga 1031 Masihi. Bertapak di India dan Asia Tenggara seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Utusan persahabatan dihantar ke China. Islam tersebar ke Afrika Utara hingga ke Eropah. Andalusia atau Spanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. Kerajaan Bani Abbasiyah telah berpusat di Baghdad dan memerintah selama 5 abad. Ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga ke Eropah. Islam berkembang ke Samaniyah hingga ke barat India. Seterusnya kita tengok kerajaan Turki Uthmaniyah di mana berpusat di Anatolia. Islam terus berkembang hingga ke rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Kekuasaan di Asia Barat dapat dikekalkan. Pengaruh kerajaan Turki Uthmaniyah tersebar ke alam Melayu. Peta ini menunjukkan kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Seterusnya kita tengok faktor-faktor penyebaran Islam, iaitu yang pertama kesyumulan Islam, di mana tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju dalam keseimbangan rohani dan jasmani. Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pemadaran dan pembangunan ekonomi, mendidik akhlak yang baik. Seterusnya kita tengok prinsip kesaksamaan, di mana tamadun Islam berdasarkan prinsip kesaksamaan dan keadilan. Kepelbagaian bangsa dan bahasa di dunia berjaya membentuk persaudaraan ummah. Seterusnya kita tengok pembukaan wilayah baru. Pembukaan wilayah baru berlaku sejak zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Agama Islam semakin tersebar, termasuk Iraq, Syam dan Mesir. Seterusnya hubungan diplomatik, di mana hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara lain seperti di Eropah menarik minat orang Eropah mengikuti perkembangan Islam. Perdagangan.
di mana kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima. Prinsip keterbukaan, di mana tamadun Islam diterima umum kerana prinsip keterbukaan dan toleransi. Dakwah, pendekatan berdakwah secara bijaksana dan berdiplomasi menarik masyarakat lain untuk memeluk agama Islam. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.